Alright, kembali ke bola sepak. Malangnya skuad wanita negara masih lagi memburu kemenangan pertama di kejohanan AFF. Come on, girls! Berhadapan Filipina yang berstatus taraf dunia, barisan Jacob Joseph hanya mampu bertahan sehingga minit ke-32. Jaringan pembukaan itu sekadar mematahkan semangat anak buahnya di mana keputusan pengadil mengesahkan jaringan Sarah X Vic amat mengelirukan. Okay, we against Philippines. You know, Philippines is a very good team, and they're well prepared. They already qualified for the World Cup. And today my players also play first half is very good game. We are until 35 minutes, then only Philippines equalize, score a goal. Okay, that goal also is, I don't know whether it's a goal or not, but last man show that it's a goal. This make my players moral down, and second half we lost. Filipina terus menguasai permainan dengan meletakkan status mereka sebagai tiada alasan untuk membiarkan gawang mereka dibolosi sekaligus memuktamadkan kemenangan 4-0. Seterusnya, dua perlawanan bertemu Thailand dan Australia dianggap sebagai misi sukar seterusnya dengan kondisi pemain negara yang serba kekurangan dari segi persediaan. Okey, tapi result tu tak semestinya tidak membantu dalam misi skuad wanita negara di Filipina. Sekarang kita ada dekat tempat keempat mengekori pendahulu Filipina sebanyak 7 mata dengan 2 lagi baki perlawanan peringkat kumpulan. And kalau ada bercerita mengenai women's team ni, kenalah bawa masuk juga seorang Bunga Lee ke dalam studio untuk kupas lebih lanjut lagi mengenai perjalanan pasukan AFF wanita. So welcome to Kak Long Fina kita. Selamat datang. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Tadi kita sihat alhamdulillah. Dan Kak Kal tadi, Fina macam mana? How are you? Sihat? Sihat. Okay. Tak sabar nak raya. Tak sabar nak raya. Besok raya. Alright, Fina, kita straight to the questions. Kalau dah cerita mengenai women's team ni kan, kita sebenarnya merupakan pasukan yang Filipina ni sebenarnya merupakan pasukan yang terkuat dalam dalam grouping, ataupun dia selaku host ni dia ada macam aura lain sikit, ataupun kita memang tak ada chance langsung untuk hasilkan jaringan semalam. Okey, dua perkara tu memainkan peranan. Memang mereka adalah pasukan yang kuat dan beraksi sebagai pasukan tuan rumah juga memainkan peranan pentinglah dalam usaha untuk mereka memastikan kelebihan sebagai pasukan tuan rumah ya. Dan itulah yang berlaku kepada pasukan Malaysia. Tewas 4-0 kepada pasukan tuan rumah, tetapi itu mungkin boleh kita consider sebagai better dan Singapura yang bolos 7 jaringan sebelum ini ya. Tetapi bercakap mengenai pasukan Filipina ni, Filipina adalah satu pasukan yang sudah pun melangkah ke peringkat Piala Dunia wanita. Jadi mahu tidak mahu kita terpaksa menerima hakikat perbezaan yang begitu ketara melibatkan pasukan negara. Dahlah dari segi prestasi pun di peringkat Asia Tenggara kita masih terkial-kial, ditambah dengan persediaan yang orang kata cukup-cukup makan je. Jadi inilah yang berlaku kepada mereka, di mana kita nampak usaha yang cuba diterapkan oleh pemain dan juga jurulatih, tetapi itu tidak memadai sekiranya persediaan mereka saya boleh katakan terlalu singkat, terlalu bersahajalah. Sorry kalau ada yang terasa, tetapi itulah hakikat yang terpaksa kita telan. Situasi inilah yang mungkin menyumbang kepada prestasi skuad negara. Ya, keputusan yang sebegitu kan. Tapi based on 3 perlawanan yang dah pun berlangsung, Fina rasa macam mana dengan prestasi yang ditunjukkan sebenarnya oleh skuad negara kita ni? Ada usaha yang ditunjukkan oleh mereka. Saya nampak semangat yang ada pada pemain dan juga jurulatih, tetapi itu tak cukup. Itu tak cukup sebenarnya. Mereka memerlukan support yang lebih banyak. Tak kisahlah Badan Induk FAM perlu memainkan peranan, perlu ada idea yang kreatif untuk mempertingkatkan mutu bola sepak wanita negara. Jadi perkara ini bukan hanya melibatkan Badan Induk semata-mata, kerana persatuan negeri, kelab juga perlu memainkan peranan agar kita tidak terus menjadi mangsa belasahan seperti ini. Itu adalah perkara yang perlu kita highlightkan. Bukan hanya beri fokus kepada pasukan lelaki sahaja, pasukan wanita juga perlu diberikan fokus yang sama supaya
pergerakan mereka seimbang dan seiring. Bercakap mengenai apa yang berlaku di Filipina dalam 3 perlawanan ini, faktor keletihan juga memainkan peranan kerana mereka terpaksa menelan hakikat jarak untuk satu perlawanan kepada satu perlawanan hanyalah 36 jam sahaja. Kalau diikutkan merujuk kepada undang-undang FIFA, ia sepatutnya melewati paling kurang 48 jam. Jadi itulah persoalan yang dikeluarkan oleh Coach Jacob sendiri kerana kenapa undang-undang itu tidak diguna pakai oleh AFF. Mungkin AFF perlu menjawablah persoalan ini. Satu faktor jugalah boleh dikatakan. Ya, kepenatan pemain. Betul. Alright. Okey, sekarang ni Malaysia Macam serius pula kan? Itulah dia betul serius pula vibe kita kan. Okey. Malaysia sekarang ni di kedudukan ke-4 kan. Top 2 yang akan mara ke peringkat yang seterusnya. Mungkin kita nak bercakap mengenai peluang ataupun chances untuk pasukan negara kita ni boleh ke final. Baki 2 lagi perlawanan. Kita perlu realistik, kita perlu relevan. Kita akan bertemu dengan pasukan Thailand dan juga Australia. Kalau ikutkan, ada perancangan lah sekurang-kurangnya untuk mereka mencuri mata ke atas pasukan Thailand nanti. Tetapi pertambahan satu mata itu tidak cukup kerana kita tahu Australia di mana kedudukan mereka. Tetapi sekiranya kita percaya kepada miracle, kita percaya kepada tiada yang mustahil dalam bola sepak dan juga dunia sukan ni. Betul. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita katakan sebagai wow. Kan. Kita tak expect benda tu kan. Tetapi pada saya kalau ditanya chances mereka, kita perlu realistik, kita perlu relevan. Itu bahasa yang paling lembut lah saya gunakan. Paling lembut. Tachot. So, Jogos, we can do this. Tiba boleh. Sekali. Tapi kalau kita nak compare pun dengan orang kata kempen-kempen AF sebelum ni, Malaysia tak pernah lagi mara dah 8 kali ni. Kali ni ada ke nampak peluang-peluang tu Sinar dan harapan tu. ataupun memang orang kata kena realistik? Pada saya sukar. Pada saya sukar dengan kondisi pemain, kondisi pasukan ketika ini. Oh, saya terlupa nak cakap. Ada 4 pemain yang tidak available untuk aksi seterusnya. 3 mengalami kecederaan, seorang terkena COVID-19. Jadi keempat-empat pemain ini adalah pemain utama Coach Jacob. Yang tinggal hanyalah 17 pemain. Tugasan yang besar sedang menanti dalam keadaan pasukan tidak berada dalam keadaan yang terbaik. So itulah berbalik kepada relevan dan juga realistik. Tapi itulah hopefully coach bolehlah buat something lah sebab 4 main players tak ada kot. Untuk 2 lagi Penat nak bertemu Australia ni. Filipina pun kalahkan Australia 1-0, betul? Nampak ni? Okey, tak apa. Kita mengharapkan yang terbaik untuk skuad negara kita, okey? Fighting Girls. Fighting Girls. Terima kasih Sis Pina kerana update kita mengenai AFF, okey? Terima kasih jemput.